Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan hikmah di sebalik Nabi sallallahu alaihi wasallam disusukan di luar ataupun di kawasan pendalaman itu, iaitu di persada Bani Sa'ad, di kawasan kampung, kawasan Bani Sa'ad itu. Kita sedia maklum melalui perbincangan lepas bahawa bagi orang-orang yang ada harta lah, bukan semua, bagi orang yang tak ada duit dia tak boleh nak buat. Bagi orang yang ada harta, ada duit, golongan bangsawan, menjadi tradisi mereka menyusukan anak cucu mereka di kawasan perkampungan. Itu sebab dia inilah yang kita bincang, apa hikmah dia. Bahkan begitu juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seminggu dua, bertahun-tahun, 5-6 tahun barulah Nabi balik ke pangkuan ibu dia. Baik, jadi hikmah dianya yang pertama sekali nak jaga di segi budaya asal bangsa itu, mengekalkan identiti bangsa itu. Yang kedua, dari segi untuk menjaga keaslian bahasa Arab itu. Kerana kalau di Mekah ni dia sudah banyak berlaku, kita kata, pergaulan, percampuran budaya hasil daripada masyarakat luar sudah mula mengunjungi Mekah itu. Jadi berlaku silang budaya dan sebagainya. Jadi kalau kita bawa anak tu peringkat awal, peringkat rendah lah kita kata, kita guna istilah peringkat rendah. Jadi daripada awal anak-anak tu dia akan kekal dengan budaya bangsa yang asal itu. Mana penting nak orang Arab kau gitu. Tapi yang paling besar dia sudut bahasa lah. Jadi sambungan pada malam ni muka surat 62. Muka surat 62 bahagian bawah tu. Jadi bahasa Arab ni adalah satu unsur penting dari 3 masalah utama yang menjadi sasaran serangan musuh-musuh Islam. Musuh Islam ni yang menjadi sasaran sepanjang zaman lah. Dia cuba nak meragukan akidah umat Islam terhadap Al-Quran itu. Terhadap Al-Quran itu. Itu memang diketahui umum lah. Sehingga ada percubaan apabila mereka gagal menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran, dia cuba merosakkan bahasa Arab supaya Arab, percakapan Arab itu biarlah dalam bahasa kampung. Bila bahasa kampung dia tidak standard lah. Orang Arab sini kecek gini seperti kita lah, Kedah. Kadang-kadang kalau dia kecek kalau saya pekak semua tak apa nak faham kita. Begitulah juga dia panggil bahasa Amiyah itu. Sehingga mereka membelanjakan duit yang banyak supaya pensyarah ni guna bahasa dalam kuliah, guna bahasa Arab kampung, tidak guna bahasa Arab Al-Quran. Kalau bahasa Arab Al-Quran ni bahasa Arab standard lah. Kalau kita dengar dalam warta berita lah, kita kata berita Arab lah, dia bercakap itu bahasa Quran tu, mudah kita boleh faham. Tapi kalau kita dengar drama-drama dia, sakit kepala nak faham. Banyak bahasa tu kita tak boleh nak agak. Apa tu? Amiyah lah. Cuma bahasa Kelantan ni lah. Kalau kita kecek Kelantan ngerti lah. Orang luar kat lah tubuh nak faham tu. Payah kat lah. Jadi bahasa Arabnya adalah bahasa yang mengikat antara umat Islam, dan yang mengikat antara mereka dengan Al-Quran, hadis Nabi serta khazanah peninggalan ilmu-ilmu Islam itu. Kerana ulama dulu boleh katakan nulis dalam bahasa Arab. Sebab kalau dia tulis dalam bahasa bangsa dia sendiri, itu sepit sangat dia punya pembaca tu. Jadi Al-Quran ni adalah sumber utama dalam menetapkan hukum, dan Kaabah adalah kiblat umat Islam satu-satunya. Kaabah ni juga
mana salah satu perkara yang diberi tumpuan juga. Kalau kita tengok Abraha dulu, kita dah sebut dah sebelum ni, situ lagi para nabi pun tak lahir lagi, ada dah percubaan nak merosakkan Kaabah. Itu sebab apa? Sebab dia menjadi tumpuan masyarakat. Di situ ada Kaabah, dia akan jadi tempat tumpuan masyarakat. Dan kita faham bahawa pergi ke Mekah tu ada ibadat tawaf, semua tu ada hikmah yang besar. Bila umat Islam lagi, dia akan terasa umat Islam ni bukan sekelompok dia sahaja, bukan di Malaysia sahaja, tidak. Lepas tu dia tengok pelbagaian pelbagai, rupanya Islam ni tak ada uniform khusus. Boleh pakai mana pun asalkan dia tu pakaian bangsa tu. Jadi bebas. Jadi maknanya kadang-kadang dengan pakaian kita tak boleh kenal dia tu Islam. Kadang-kadang orang kafir pada juga tutup aurat wanita dia, pakai kain tudung, tapi kain tudung dia tu lain. Kita boleh tengok 5 jenis agama pakai kain tudung. Isteri dia, wanita dia betul-betul taat beragama lah. Sebab tu Nabi kata kita nak cek Islam seorang itu tengok semaya dia. Dalam hadis tengok solat dia. Kalau pakai dia, kalau kita pergi di Indonesia serupa ya. Kadang dah pakai piah tu is Kristian pun. Jenis piah dia ada macam ke tu gini tengah ni tempat sujud nak. Orang tidak Islam pun pakai. Gak perempuan-perempuan tu tak orang. Lepas tu kita kata pakai atas pada buku lali tu, dia panggil macam skirt lah kita ada, tapi tidaklah singkat sangat. Itu orang Islam pakai gitu, orang kafir pakai gitu. Jadi kadang-kadang pakaian itu susah kita nak cek. Apatah lagi kalau sama-sama tak menutup aurat. Orang Islam pun tak tutup aurat, lagilah. Sebab tu dia pada salat itu memang dia berbeza. Hal tu dia tidak akan sama. Dia tidak akan sama. Kalau Syiah tak beza satu pattern. Tak serupa itulah mazhab kita. Kalau Syiah pula. Baik. Jadi kata penulis ni, Dr. Zaid. Dr. Zaid ni dia kata saya mengunjungi banyak. Tadi dia sebut 3 tadi kan, Quran, Kaabah dan bahasa Arab. Kena ingatlah tu jadi kata Dr. Zaid, dia kata penulis kitab ni lah, dia kata saya mengunjungi Amerika, Inggris, kita Brazil, kawasan Amerika Latin, seolah gitulah dia sebut. Saya jumpa ramai juga sebenarnya. Kalau tengok Arab dia tu mana beberapa tu makna ramai jugalah, bukan ramai benar. Pemuda-pemuda yang beragama Islam, usia mereka ni mana peringkat 10 hingga 20 tahun, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang boleh bercakap 3 bahasa dengan baik. Mengucapkan 3 kata, 3 patah perkata dalam bahasa Arab dengan baik. So kau nak kecek, nak cari 3 kalimah. Tetapi kalau berbicara dengan bahasa mereka ataupun bahasa Inggeris lah, tu lancar molek. Mereka adalah anak Muslim yang mana orang tuanya orang Arab, tapi mereka ni lahir dan dibesarkan di Barat ataupun dibesarkan di Barat. Lalu bagaimana nasib mereka setelah mereka besar nanti? Apa yang akan mengikat mereka dengan agama dan umat Islam? Apa yang mereka boleh baca? Sebab itulah dia kena mengaji sungguh bahasa Arab. Kita pun habislah sikit duit untuk cari guru mengajar bahasa Arab. Kalau boleh mengajar sekali sekeluarga tu lagi baik. Dah kalau bahasa Inggeris boleh, sebab apa? Sebab tumpuan kita situ. Jadi bahasa Arab tu sepatut dijadikan tumpuan juga. Mereka akan menjadi sebahagian dari masyarakat yang telah hilang identiti Quran dia. Yang dikatakan jilul Qurani, generasi Al-Quran itu dia akan hilang. Sebab apa? Sebab bahasa Arab itu tidak menjadi sebagai satu sukatan pengajian. Dan akan hilanglah hadis, khazanah ilmu para salafus salih. Kalau ada pun tak boleh nak baca. Cuba baca ke ramai mana kita, ayuh kitab penuh rumah. Tapi anak dia tak boleh bahasa Arab. Kadang-kadang dia tak atas. Lama kita jumpa tutup guru tak atas nak dia ngaji sekolah Arab, tak ngaji agama. Menyebabkan kitab lama wi kau orang. Wi kau maktabah tu, wi kau maktabah. Anak apa ada juga setengah tu dia wi. Anak dia kalau ngaji bahasa Arab pun ngaji bahasa Arab biasa gitu. Nak baca kitab tak boleh. Lama juga gitu. Akhir sekali pondok tinggal pondok. Tinggal nama lah. Masjid saja orang guna, lain tak ada dah. Tinggal nama tu, nama pondok tinggal dalam orang panggil address saja. Dah pun alamat saja. Tak ada dah dia punya operasi tu. Banyak tempat kita ni. Sementara itu di hadapan mata mereka ada kitab Injil, Taurat dan kitab-kitab Nasrani dengan bahasa mereka.
Apabila hal ini dibiarkan begitu saja, maka maknanya kitab Taurat, Injil, Taurat, kitab Nasrani itu memang ada dalam bahasa Inggeris, dah ada dalam pelbagai bahasa. Maknanya mereka boleh baca. Mereka boleh baca. Kalau setengah-setengah negara di RNA terpenuh dengan kitab Injil, siapa-siapa boleh baca. Apabila hal ini dibiarkan begitu saja, maka ini akan menjadi awal sejarah, yakni permulaan sejarah kehilangan generasi Islam yang lepas, yang sudah terlepas daripada ikatan agama. Kita tengok gini mudah tak? Quran tu sendiri, orang kita baca Quran setara mana betul. Kalau sebut aku Inggeris dia tak tepat molek. Nah. Ya kalau kita boleh tahu sebab kita mengaji bahasa Arab tidak tumpu bahasa Inggeris. Kita sebut sekali-sekala bahasa Inggeris, kita puasa tak licin. Dak bayarkanlah Quran. Ya sepatut dibaca setiap hari. Tiba-tiba boleh tak lancar. Bapa? Banyak benar tu tak kena pengabaian tu. Mana umat Islam ni terlepas pandai. Kalau dari sudut tu saja usah ke hak lain. Usah kau nak baca hadis. Nah. Siapa setengah orang kita tu baru seminggu dua sapa kanan. Yalah, dia buat perbandingan. Dia kata cuba tengok ni, tu email kita ni. Baca hadis lacak sepuluh Quran. Oh, dia puji. Ustaz tu baca hadis pun tak lacak. Oh, ustaz tu wakah molek. Dia tak wakah pakai berok. Lacak ngerti. Anda dengar? Anda kata setara tu kita boleh nilai masyarakat kita. Dia kira lacak. Tepat sepatut berti dia tak berti, hak tak berti. Dia tak erti, dia pakai lacak supaya baca Quran. Dia tak erti makna. Orang kita gitu, bagus tu email. Akhir sekali suruh tu email tu baca hadis lepas asar. Misalnya dah. Anak kata tidak lagu tu orang baca hadis dia tidak sepokok. Dia tak boleh baca gitu, mujurnya tak dengung ya. Anak dengar? Anak kata nak dengar, ya Allah kata email ni lacak. Memang lacak ngerti. Enggak ada balik. Tapi kan orang tak hadis, orang tak baca gitu. Cuba ambil hadis baca sepokok. So kau orang jadi buat aku jauhnya umat Islam. Padahal tu sumber agama dia tu. Itulah semua terhadap dia berkait dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau boleh kita kena ingat baca Quran tu bukan makna boleh bahasa Arab. Kan cuba tanya makna. Tak tahu apa betul. Berti kursi. Orang tak berti situ kita boleh tahu. Misalnya kita kata berti. Kalau ngaji bahasa Arab berti pada mudhaf tak boleh. Mudhafun ilaih dia kena berhenti pada mudhafun ilaih. Gabungnya mudhaf ilaih. Satu gabungnya ayat, gabungnya dua kalimah. Dia panggil tarkib susunan idhafi dia panggil. Misalnya rumah saya. Ini rumah saya. Ini rumah saya. Rumah saya tu tak boleh wakah tu. Kalau kata ini rumah kita berhenti. Saya wasak jadi orang kata mana bunyi pelik. Sebab rumah saya tu mudhafun ilaih dia panggil dalam bahasa Arab. Ini mak. Lepas tu saya. Boleh salah ke cara gitu. Memang lacak ini rumah saya. Lacak lah bunyi. Tapi intonasi tak ada. Benda-benda gitu hadrat. Bukan kita nak ini nak ayatnya kelemahan yang dia sebut dalam kitab ni berlaku masyarakat kita. Lepas tu kalau kita ambil paling basic Quran betul-betul baca. Apa jadi kita? Kalau dengan bahasa Arab Quran betul-betul. Nak banding itu kita dulu betul baca Quran. Baik, cuba kita tengok lagi. Merupakan satu hal yang sangat penting bagi ibu bapa dan termasuk sebahagian daripada amanah dari Allah untuk mereka menjaga dan mengajarkan kepada anak-anak mereka bahasa Arab. Ini termasuk dalam amanah. Sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Di Mekah, biarlah nak sebut sikit pengalaman. Anak pun pernah tanya Dr. Basit Dr. Abdul Basit ni, Dr. Basit anda pernah tanya sebab anda pergi Mekah beberapa kali. Kalau kita jumpa sama tu banyak dia punya halaqah pengajian dalam masjid tu, stopok situ stopok sini. Dah banyak anak perhati budak-budak sekolah Masa lepas mai Zuhur penuh bakal mari masuk pergi ngaji otak saya. Jumpa dia pergi ngapa Quran. Balik sekolah dia tak pergi rumah. Dia tak balik rumah lah. Dia singgah masjid ngapa Quran. Bila habis dia baca, dia semok, pihak masjid wid pula ke dia. Bukan dia bayar dah, masjid bayar ke dia. Kita kata masjid haram tak apa, dia kaya. Dia ada di atas perancangan kita ya. Bui seria ya, tidak boleh banyak pun. Boleh bui. Kita tangguh beli lapu harga 500,000 tu. Nah, kita beri siasa orang ke budak-budak tu lah. Ni setengah-setengah masjid dah ada 2-3 tahun tokar ni.
dia punya apa ni ni dalam bilik apa malik kalau 10 tahun tak rosak lagi nak suruh nampak bubuh tak mau tu gapo dia lagu tu no habis puluh-puluh ribu 60,000 habis dinding. Ada sebuah masjid saya kuliah dah berapa tahun saya 2 kali dah tukar, kita tengok tak malik lagi berapa kos tu tu kecuali hak rosak. Itu lain cerita lah. Itu maksudnya kita kesedar atas kesedar. Kalau kesedaran Allah berilah idea tu nak buat lagu mana biar jadi tu. Tu benda-benda gitu hati-hati. Jadi budak balik sekolah tu tak mari dulu ke masjid, dia boleh buat. Tu dia kalau tak boleh ingat Quran pun kesah daripada setiap hari tu dengan Quran, kesah tu banyak mana tu. Enggak kalau tak boleh ingat 30 juzuk pun dah banyak tu dia akan jadi bui perhatian ke Quran dengan cara tu. Nana hari orang panggil hak tiap-tiap hari ni. Tu hadiah jahat tu kita kalau boleh ada pak kita rasa senang hati benar lah. Walaupun ada di Selangor beberapa tempat dia buat gitu, dia percuma ada juga tapi jarang benar lah. Baik, cuba kita tengok lagi. Jadi dalam kenyataan perenggan akhir poin yang kedua disebut bahawa mengajar bahasa Arab itu mengikut pandangan ulama amanah daripada Allah, seperti mana amanah kita mengajar anak kita hadis bahasa Arab itu sendiri termasuk amanah, tanggungjawab. Dengan demikian kalau orang tua tu cakna dalam bab ni suruh anak tu mengaji bahasa Arab, dahlah kita kata pihak pendidikan Kementerian Pendidikan kita tak tumpu tu, tak tumpu langsung lah. Ada pun bebah ada bahasa Inggeris kau main tak ada masuk sekolah menengah tu boleh kecek tambah berapa rumah pula tu latih pula kecek bahasa Inggeris. Kena buat lagu tu juga pada dalam bahasa Arab, dia banyak membantu. Maknanya kalau anak pergi nak pergi ngaji luar negara walaupun dia daripada sekolah, anak nak sebut biarlah pak tak sebut nama yang anak kena ada hak sore, mungkin ramai anak kena sore, dia ayah dia kata ayah dia tu baik kan, dia ngaji sekolah Arab biasa, tapi ayah dia ni ada semangat kesedaran, dia pun habis duit dia berapa 150 sebulan anak dia pergi ngaji sekali seminggu dengan seorang guru, padahal dia ke sekolah bukan sekolah Arab. Boleh kecak Arab, boleh pergi Mesir. Selepas tu bila habis sekolah menengah, habis SPM, anak tanya dia sendiri, kata ayah dia baik anak. Lepas tu dia boleh mengajar bahasa Arab, sebab dia balik mesti dia mengajar bahasa Arab, tapi dia boleh bahasa Arab tu di sekolah menengah semasa dia ngaji sekolah menengah, kerana dia ambil kelas tambahan, dia ngaji dengan seorang guru. Buku tu ada lengkap dengan anak ngajar, anak musim PKP tak, kita guna buku tu untuk anak kita. Buku tu rangkam 2 jilid. Kita pun wajib ke dia kena ingat 5 patah kata saya. Agak PKP 2 tahun lebih. Kesah banyak mana. Tu. Jadi sebenarnya hadirat kena usaha, kena fikirlah nak buat macam mana tu, nak buat macam mana tu. Sebab tu bagi anak kita jadikan surau-surau madrasah ni sebagai pusat pengajian lagu tu. Tak perlulah kita duk sewa pada mikoh berapa pula situ. Gitu ya pada enggak ngaji, tak ada meja selogen ni pada nak masuk ilmu, masuk betul pun makan nasi. Kau ada beza masa duduk makan nasi dengan atas meja. Sopo punya ciri belaka. Sopo ni pun selogen ni masuk ilmu. Ramai Bukhari ngaji bawah pokok ya. Tu universiti antara universiti tersohor di India tu. Qasim Nanutwi tu. Diuban ada Diuban tu kan mula-mula ngaji bawah pokok tu universiti tu tak ada duit nak buat. Anak murid ada dah, guru ada dah, rukun belajar ni anak murid yang guru ya. Bangunan tu tak termasuk rukun dalam agama kita. Anak murid ada guru dah ngaji bawah pokok. Lepas tu patut dia kutip di rumah, siapa ada orang marah dia kutip di rumah, orang pekong dia dalam kasut, dia tengok kasut ni molek, dia kita puasa lagi, dia jual kasut tu. Tu namanya semangat dia punya tenaga pengajar utama Qasim Nanut. Kita baca sejarah dia belum tu nak lama mana tu nak boleh pasti ngaji pokok gitu. Tahu je kelik haling potol anak murid tu nak habis. Waktu kita setahun ni dengan akon, dia ada setengah-setengah EJK masjid tu. Dia kata parok lah akon kalau banyak ngaji. Nama tu ni kena makan. Biarlah tu.
Ada jenis ijikim mikir lagu tu. Lemah sengerti. Tak salah kau jikir lagu ni ada kalau latih dah hari ni pun lepas sabuah lalu. Tak usah tunggu lama. Rugi kita. Tak usah bidas hari lah. Anak Allah bercimna jenis orang jenis nak urus tepat hok gini sepatutnya. Tak salah lah. Kalau setahu tu cara mikir. Biar kata tu kena potong kat api. Allah hadirat tak usah urusi anak masjid Lundai dulu hadirat kita mikir kita tak fikir nya Tuhan Tuhan pandai kira bila kita jaga agama dia 3 tahun anak duduk tu siapa dia bayar api orang petrolan lah anak tak kenal siapa anak buti anak tak kenal kecek melalui telefon tiba-tiba telefon kita tak apa dia perlu kata tuan ni siapa dia pun sebutlah dia ni antara pegawai besar MAS yang asalnya nak dibuat lah. Kayak dulu dia nak menguraikan pekerja, tiba-tiba tak jadi buat. Tanda syukur dia telefon anak. Kok mana dia ambil mana nombor telefon? Telefon nak bayar. Dia bayar 3 tahun siapa kena berti? Pelik apa? Jadi duit 3,000 lebih kita boleh guna untuk anak-anak ngaji Quran. Allah kata itulah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi. Benda kita tak nak fikir. Ni kita dahlah kita kedekut angin, urus orang apa kedekut juga. Tak ada gamuk hadirat. Lepas tu nak berkembang lagu mana tak ada gamuk anak tak ada gamuk. Lepas tu nak kata kalau latih lepas sabuah lalu jangan bidas hari tak ada faedah ya kena pengurusi hak lagu tu lepeh dah orang nak mari kita nak koci ni biar kat orang setengah jet siapa orang maya dah tak boleh lah waktu dia nak koci nak klik setahun tu dia kau tu maya bawah. Ana tengok tu, ana pernah pergi Syiah Syiah nak ayat hadirat. Kita pergi. Kita tak minta orang sedia kena ayatnya pengurus dulu lama dah cerita ni hadirat belah-belah tahun dulu. Sudah kuliah tu, dia kata ustaz kata saya pakat tidur sini ya. Moga kita tidak ambil homestay ke apa. Moga canggih tak canggih dia punya penganjur tu dia tak sedia tempat tinggal. Kita pergi sebuah kereta 4 orang. Tidur atas kaki 5. Pihak masjid tu aku itu dia tak wui tidak dalam sebab saya pukul 10 kita kena coaching gitu dalam mesyuarat. Anak kata bagus kata. Payah nak jumpa bagus lagi. Kecamah tidur luar gitu. Nak kuliah subuh sakit lagi. Anak kata bahaya kata pengurusan masjid ni. Itulah. Kena lagu tu hadirat alalah kita ni nyanyo ke masjid kalau boleh lagu tu. Kena yakin. Kalau buat program kan orang akan buat kita sudah ayat. Supaya tengok dalam kajian. Kalau masjid buat rumah penginapan, orang Islam akan cari tu dulu. Walaupun sama harga sama pun. Dia akan cari di masjid. Kita tu jadi sekali dengan bantu masjid. Orang Islam ni mikir lagu tu. Tu gitu anda sebut tu bukan apa sebab orang kita ni banyak benar dia kecek nak buat benda baik tak laki duit banyak benar dia kecek gitu tak kena tu bukan berjuta-juta pun sikit lah yang penting yang buat sebab tu bagi anak kita sebagai orang tua ni kalau kita puasa tak lagi dah kita ngaji kita ni pun letih dah ngaji Quran pula yang peluang untuk anak-anak kita peluang untuk anak-anak kita boleh pahala juga tu. Walaupun kita tak ngaji sendiri, kita menyediakan. Kita terlibat dengan program. Enggak kalau kita win-win, dia bukan manfaat bukan anak kita saja, anak orang lain boleh pahala pula kita tu. Kita kena memikir gitu. Tu. Sebab tu dalam hadis Nabi kan, anak tak ingat lagu hadis tu ringkas baca jari-jari. Orang Islam yang paling tinggi di sisi Allah, orang Islam yang paling banyak manfaat kepada orang lain. Orang Islam yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah ialah orang yang paling banyak manfaat kepada orang lain. Gitulah hadirat. Sebab anda tengok kalau bahagian tahfiz tu boleh amal kesedaran banyak dah tu. Buat kadang-kadang tidak duduk asrama, buat anak boleh ngaji Quran. Okey dah tu. Besar benar tu kelebihan tu. Penganjur tu. Kita pergi pula untuk pengajian bahasa Arab. Baik, cuba tengok yang ketiga. Allah Ta'ala telah mentakdirkan Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Sebut radhiyallahu anha sebab dia dengan suami dia ni masuk Islam. Kita bincangkan tentang suami dia. Jadi Halimah ni Allah Ta'ala telah takdirkan Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha menyusui dengan cara yang tidak mudah.
Nak boleh jadi Nabi duduk di bawah dia, duduk dijaga dia sebagai ibu menyusu tu, nak boleh jadi gitu tu, ada cabaran juga tu. Cuba tengok. Setelah bertekad untuk meninggalkan Mekah, sebab tak ada siapa nak Nabi pada peringkat awal, sebab anak yatim. Anak yatim ni kalau bayar pun tidak mahal lah. Kalau orang kaya kan mahal. Dia mikir lagu tu. Muka dia masa ni pun tidak Islam lagi. Kalau mikir lagu tu pun tidak dicela, biasalah. Lepas tu dia nekat nak meninggalkan Mekah, biarlah. Dah tak ada orang taksir, yatim taksir, semua orang taksir ke Nabi. Ambil anak-anak orang lain. Kira-kira nekat dah nak balik tangan kosong lah. Maka tapi dia timbul biar daripada tak ada. Baik ada biarlah anak yatim je lah. Tu. Ni Ana sempat rujuk dalam beberapa kitab lain sebelum Ana mari tadi. Bagaimana perasaan, berapa riwayat yang sebut tentang perasaan Halimah ni sebelum nak boleh ambil Nabi. Memang sebut asalnya dia orang panggil kalau bahasa Kelantan ni pilihan terakhir, tak ada arah tu. Baru ambil Nabi. Baik. Dia kembali semula pada gok dah balik dah. Kembali semula dia pun ambil lah Nabi SAW. Kerana pada perkara awal dia pun tidak sukalah, tidak minat lah kalau boleh nak cari anak orang ada kedudukan, ada ibu bapa, mudah nak kira dari segi keuangan dan sebagainya. Tetapi setelah dia ambil Nabi letak di pangkuan dia, timbul rasa senang hati, rasa suka ke Nabi. Tu dalam beberapa riwayat. Dan itu dianggap oleh ulama sebagai keberkatan. Keberkatan begini hadirat ulama terima. Dan ada riwayat. Dan keluarga dia jadi suka. Allah timbul ke perasaan suka bila tengok Nabi. Tak apa lebih. Hilang dah tadi. Hak bimbang takut tak boleh nak bayar. Hilang dah tu. Bimbang takut budak ni menyusahkan dia. Sebabnya orang-orang kaya ni bila dia pergi melawat anak dia, kapuh anak tu, dia bawa banyak keperluan untuk keluarga tu. Duit, barang dapur dia bawa. Tak kalau Nabi nak bawa kan? Yalah kita kata pak saudara ada, pak saudara dia pun anak ramai juga. Jadi kukuk mana pun Nabi ni agak terabad lah sedikit tu. Nak banding dengan orang lain hak cukup segala-gala tu. Tu. Jadi perkara gitu dia menjadi perhitungan juga orang nak ambil nak nyusu budak-budak ni. Ni kalau mari tangan kosong atau mari bawa serta dak. Ni mari bawa beras lagi penuh. Jadi benda tu isu kebenaran lah. Moga orang kapur tu susah juga. Moga tidak Islam pula lagi pada waktu tu. Tetapi dia bertekad, dan dia bertekad untuk tidak melepaskan anak yang pada mereka awalnya semua perempuan-perempuan menyusu tak si ambil Muhammad. Bila duduk di pangkuan dia tu, lepas tu dia jaga, lepas 2 tahun kan dia pergi bawa jumpa Nabi, dia minta boleh kalau dia nak jaga lagi. Dia rasa berkat. Tidaklah dia jadi kaya, tak ada ulama kata, tapi harta dia cukup, tak perlu meminta-minta. Tu berkat. Tidaklah jadi kaya, tapi gak senang. Ada jangan ingat kaya ni kipiti banyak. Jangan tak guna tu mikir. Kadang-kadang orang kaya ni tidur tangan atas kepala. Tubi apilan lah tidur. Dua-dua tangan tak atas kepala no. Kita relax. Panah ketuk nera tak apa-apa. Kita dah orang kampung tamu musim panas tidur lu. Buat tidur lebih. Berasak kipas 3-4 tak ada lagi. Nera panas. Nera macam tidur. Tapi orang kaya ni kadang-kadang ialah banyak masalah lah. Sebab tu dia bukan kaya jadi tenang. Tapi ada juga orang kaya jadi tenang. Tu kaya yang macam mana. Ayatnya bukan semata-mata itu. Harta tu tidak. Jadi kita boleh bayangkan. Kita boleh bayangkan. Ni kita cuba hayati lah. Kita boleh bayangkan bagaimana keadaan Halimah yang mengambilnya. Pada waktu tu ambil dalam keadaan terpaksa. Nebeng kita kata. Tak ada arah tu yang ada. Tak ada kala, bila mana dia berbisik pada diri dia. Ini ada riwayat sebut. Ana cek. Banyak beberapa riwayat lah sebut. Ulama kata memang sahih ni. Siapa dia kata lah nasib kita nak buat mana. Budak-budak kaya-kaya dia kat orang lain belakang dah. Tu kalau mudah bahasa Kelantan kita kecek dah. Tu sudah. Nasib kita nak biarlah kata. Pada mari saja jauh. Nu besar dah banisaan. Sampai seminggu perjalanan ni. Bukan dekat tu. Nak klik saja. Biarlah. Biarlah boleh lagu ni pun soalan lagi tu. Mereka tak tahu. Rupanya Nabi dia menyusu. Jadi sempat masuk Islam. Masa Nabi hidup lagi. Itulah kata betul tu. Waktu dia bincang akan datang. Selepas dia bincang. Agak-agak lagu mana perasaan dia. Dia kata Nabi kalau kita budak ni. Aku ingat aku anak yatim. Kiang-kiang biasa gitu ya. Cuba bayar. Suami dia pun masuk Islam.
Dia ingat habis tu, muncullah bagi Tuhan nak tolong aku dah. Hari mari belaka lepas tu. Belum tu tak tahu saya habis kan. Tak ada arah dia tu. Hak budak-budak hak lain-lain dia kat belaka dah. Jadi dia tak terfikir tu. Mungkin dia tidak Islam, lepas tu dia ni bukan dididik dengan cara agama. Ni untuk kita lah, untuk kita, pendidikan untuk kita. Bagi dianya, dia tak nampak tu kebaikan yang telah Allah sediakan untuk dia. Tu termasuk perkara baik bagi manusia zaman tu. Oh, kalau semua tahu Nabi atas dahi ni ada nur nak. So pokok-pokok kaca tu ayat tu dah. Oh, tak ada ke dia. Tak ada ke dia. Pokok kapi Mekah pun ambil petai lah kalau ada sungguh nur atas dahi ni. Alangkah banyaknya fenomena seperti ini yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, kita bawa dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang Islam lagu ni mikir tak ada beza dengan Halimah masa kafir. Padahal kita Islam, dia memang dia kafir pada waktu ni. Nak Islam mana? Tak ada Nabi. Kita tergesa-gesa dalam memohon dan mengharapkan sesuatu padahal kita tidak tahu kebaikan sebenarnya hak mana. Kadang kita rasa salah satu sebab orang ni jadi malas berdoa sebab dia minta dulu tak lelih dia tu. Minta juga jadi kaya, kerja tu klik turun pagi sepuluh klik lewat lagi pada orang lain, tak kaya-kaya. Dia pun jadi dalam keadaan tidak bercakap, dia hilang secara beransur-ansur kehendak nak berdoa apa tak dapat. Dia tak faham. Dia tak nampak tu anak dia jadi ju. Dia minta kaya tapi tak tahu anak jadi ju, tua pun molek. Walaupun miskin belaka. Ibu bapa pun Allah tidak takdirkan bini dia suka berbelanja besar. Tidak kata nak beg ke 3-4 ribu. Tak ada beg tak pun kopi tak ada beg bagi dia. Pakai boleh poket gitu. Berat ni kalau kita susah tapi bini ni begini orang panggil nafsu besar. Anak begitu tak nanya tu. Pergi sekolah nak 20 riyal. Pepek dia. Sehari dia bawa 15 riyal. Berat. Lagu tu gak anak ni orang sekolah lagu. Lagu mana agak-agak. Tuhan tidak buat gitu. Anak pun jenis faham. Tuhan buat gitu. Tapi tidak kaya. Sebab tu dia tidak meminta-minta dengan orang. Hati dia pun tenang. Hidup. Adalah contoh ni anak sebut sebab ada contoh ni keluarga ni cerita anak pergi beli kedai dia. Dia tu kedai dia buruk kapung. Kok mana tadi dia ni tak pernah pinjam dengan orang anak dia sekolah luar negeri. Memang hebatlah anak dia mengaji. Orang kapung cerita apa sebab dia ni tak agak kat orang. Dia buka kedai kecil-kecil lah tapi laku. Orang pasal malas dia ambil dengan dia. Supaya kedai ni supaya kita kata orang ada gudang besar beli borong tu. Dia tak kedai kecil. Anak dia beli kedai dia. Pernah anak saya dekat tu. Anak kata pelik semua. Kadang-kadang dia kata, dia sebut anak. Kadang-kadang kata bila bawa siapa tak ada notok atas rok. Pakai ambil atas latar gitu. Habis. Itulah anak kata bila Allah nak beri rezeki pada orang tu bukan orang ngaji orang kapung tak kalau kereta orang tak guna tulis kertas gitu. Dia kata rokok dia punya resit dia kata rokok lah. Dia beli barang dia tahu holah tu resit. Anak kata canggih resit. Resit mana belakang dia warna merah, ada gambar macam-macam. Tu anak ni nak suka tapi hadirat kakak anak pun sebut dia tak pernah hutang orang. Anak dia sekolah dengan hasil tu. Sebab tu sebelah rezeki ni lagu tu ya. Orang ni orang tak yakin Tuhan menyusahkan dia tu. Jadi Halimah ni mereka awal gitu. Jadi kalau kita lagu tu juga tak ada beza dengan dia. Dia nak sabarlah. Keadaan dia macam tu. Padahal ni kita tak tahu kebaikan sebenarnya pada kaya tu kah? Ataupun pada anak ramah tu kah? Ataupun pada tanah banyak kah? Tak mesti. Sebab dulu ingat dulu ni ana cerita orang tua kita masa mengaji dulu orang kata siapa dia tak ada kat tanah tak payah nak hidup dak lah ni rumah sebut kecil ya dengan komputer boleh hidup kaya-kaya tak ada tanah sekeping abu duk mau sewa kaya-kaya dulu orang kata bila tak ada tanah tak erti nak lagu mana punca pendapat bila tanah tak ada zaman tu tapi lah ni ada ilmu sekarang dia dengan laptop dia tu ya jual online kaya-kaya bagi orang tapi cara dia ada kaedah dia. Tu tak ada tanah pun, duduk rumah sewa. Kaya. Kalau tidak kaya pun tak payah butang orang anak sekolah boleh. Ya orang jual online ramai mana anak jumpa pengalaman anak duduk klik Kelantan seminggu sekali duduk jumpa kecik orang Kelantan kita nego ke dia. Demo nego. Kita buat online ya. Lepas tu ni nak pergi ni. Pelanggan tetap dia buat makan, dia habis dia buat makan dia untuk pelanggan tetap dia. Itu cara dia nak jaga pelanggan dia.
Baru orang berlaku dia kata, orang Kelantan kita berapa orang ni jumpa, maknanya tak ada tanah duduk mensewa pun, dengan ada laptop, ada ilmu, ada kepakaran, jadi boleh harta Allah beri, boleh pergi Mekah, macam-macam lah. Kalau nak sebut waktu tu nak rayaknya hadirat. Jadi ni pendidikan untuk kita, tak serusi bak rezeki ni Kalau kita bergantung kepada Allah sungguh dan kita usaha, Allah akan bagi. Misalnya di sini dia mari dua ayat untuk renungnya kita, untuk tadabbur ayat ni. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Kerana mungkin boleh jadi sesuatu yang kamu tak suka, padahal Allah jadikan hak itulah kebaikan untuk kamu. Beci tu gak kanuk tak pandang ngaji, akhirnya hak itulah akan jaga dia masa tua. Wah, ma tu berlaku masyarakat kita ni. Hak cudik-cudik klik tanya nak bisaka ya. Tak usah terasa lah, tak kata siapa-siapa ni. Ni berlaku dalam masyarakat. Dah anda tengok sendiri tu, benda tu kita tahu lah. 20 tahun tak klik. Klik mana? Dah klik. Mana klik? Rupanya dia tahu mak dia tanah banyak. Orang kacak berlaku sekampung. Kita pun tengok 20 tahun tak klik. Nak mana? Jadi hak ni lah, hak tak cerdik lah, hak tak jaga ayah dia, duduk ayah dia. Tu kata. Begitu juga dalam ayat 216 surah Baqarah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khair. Boleh jadi hak mu tak suka tu, hak tu baik untuk kamu. Hak tadi boleh jadi hak mu tak suka tu baik. Boleh jadi hak kamu tak suka hak tu baik. Hak tadi fa asa an takrahu. Supaya tu dia ada lagi ayat lain lah. Boleh jadi hak kita rasa benci, hak tu balik tu. Hak kita rasa suka tak balik untuk kita. Dia ada beberapa lagi ayat lain. Jadi makna gapo dia ni sini ni. Sini ana buat catatan sedikit berdasar pada dalam kitab lain. Mana ulama buat kesimpulan daripada ini, salah satu ini sebagai peringatan supaya kita sentiasa fikir tentang takdir. Jangan percaya saja fikir tentang takdir. Takdir ni dia termasuk dalam rukun iman, kena percaya. Selagi dia kena fikir. Bila susah tu, tengoklah aku takdir. Insya-Allah. Bila senang pun tengok takdir. Nak buat lagu mana? Kita nak hadapi nikmat Tuhan ni macam mana? Ada cara dia. Kita nak hadapi ujian Tuhan kesusahan ni ada cara dia. Semua tu dia berkait dengan takdir Allah SWT. Maknanya bukan sekadar beriman, kita kena ingat kepada takdir tu. Ini pendidikan dia ni. Gak Halimah tu nak ingat siapa dia nak ajar dia. Masalah kita ni. Kata Ibnu Mas'ud, dia kata sesungguhnya seseorang hamba yang berharap sesuatu dari perniagaan atau kepemimpinan hingga dimudahkan baginya, kemudian Allah memalingkan nikmat itu kepadanya, kemudian Allah berkata kepada malaikat, palingkanlah dia daripada keinginan, kerana jika aku mengabulkan keinginannya, maka aku akan masuk ke dalam neraka. Baik, kita baca lagi. Oleh kerana itu Allah pun menjauhkannya daripada target dia, daripada doa dia minta tu Allah tahu. Nak tu gak kaya, makan buah cukup ya. 40 tahun kerja. Ramai mana orang mati, dia orang sewa ya. Maknanya dalam hidup ni 40 tahun kerja nak sebuah rumah pun tak boleh. Ramai mana? Nah. Tetapi hamba itu masih saja berkata, fulan telah mengalahkan saya. Orang tu hebat dia, saya kalah. Hak dia nak boleh, saya nak tak boleh. Hebat dia. Dia lebih bernasib baik. Nama orang kecek gitu kan. Sesungguhnya untunglah orang tu, kalau saya ni tak untung. Nasib saya nak buat mana? Dia menyesali nasib dia. Walaupun pada hakikatnya hak dia minta tak boleh tu, itu adalah kurniaan Allah. Cuba tengok molek daripada awal tu ni. Malaikat arah jangan bui harta kepada orang ni. Bui sekadar cukup makan. Apa? Sebab Allah tahu dah dalam takdir dia ni, kalau dia kaya dia jadi lalah, dia jadi masuk neraka kaya. Tak usah kita bui kebaikan dari sudut lain. Hak tu hak sunnah untuk dia. Sebab kalau Abdul Rahman bin Auf ni, kekayaan tu baik untuk dia. Ni bab takdir ni. Ramai mana orang sebelum kaya tu tak mari masjid, bila kaya tak dan mari masjid. Ramai gitu. Tapi setengah orang tak. Kau kaya kau mari. Itu tak serupa manusia. Sebab itulah sebab anda sebut tadi bagus dalam kitab. Dia kata takdir ni dia tak cukup beriman saja, kena fikir. Kena hayati, kena fikir dalam kehidupan kita. Kena ada semua tu. Takdir, tetap takdir. Tu anda sebut rangka-rangka kita boleh faham dah tu maksud dia ni. Di antara kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada hambanya, Allah menetapkan rezeki kepada hambanya sesuai dengan kemaslahatan untuk dia. Kena ingat malik ni. Allah beri rezeki pada kita tu. Kalau Allah sayang kita, dia beri rezeki pada kita tu sesuai dengan kemaslahatan kita.
Tetapi kadang-kadang bila Allah benci pada seorang, dia biar itu jadi kaya. Padahal kaya tu tak baik untuk dia. Allah bui siapa jadi kaya lenggok-lenggok Kelantan kata. Oh paluk noh. Bahasa Kelantan. Ana pun tahu lagu mana tu kaya lenggok-lenggok. Noh. Tapi orang Kelantan dia faham tu kaya menal tu. Tidak kata kaya tunduk-tunduk dok. Ni bahasa Kelantan. Kadang-kadang benda tu tak baik untuk dia. Tak molek. Oh banyak ada dalam masyarakat kita tengok ni anak sebut cerita 10 orang anak dia ketuk lelaki dia masuk J tu dia buta huruf dia tak nak cerita anak sebut siapa cikgu interview dia lagu mana dia buat dia tak boleh baca anak kenal kerja lepak kain mahal orang duduk basuh mahal orang duduk basuh pinggir tu kerja dia tok lelaki ada tua dan tengok tu lelaki dia pakai suit Johnson lagi pakai jaket bisa akak kita kata oh datuk tua tu tak hilang lagi perangai sampai muda tu. Tapi masa tu nak bahang orang tak boleh lah mengerti ya. Tapi kat orang duk suka Allah lah katanya hanya. Tapi anak-anak dia masuk universiti belakang pula orang. Beberapa orang ngaji kan. Masa ni tahun anak ngaji anak dia ni pada tahun 93. Masa tu anak ngaji malah ada. Kita kenal lah. Itulah hadirat bila Allah nak uji baik pada seorang. Jadi mak dia jawab mana? Mak dia kata tak ada, saya tak erti nak buat apa, saya tak tahu. Muka saya ni buta huruf. Cuma saya pasti ngori anak saya semua kena ada rumah. Oh mak dia rotai anak dia. Kadang-kadang orang lagu ni ada falsafah cara dia. Biar dia jerit masa kecil, jangan dia jerit masa besar. Oh tengok tinggi falsafah dia tu. Siapa dia ajar dia tahu. Kita pun boleh tupai kata-kata dia. Nah, lain dia jerit masa kecil daripada jerit masa besar. Kita mati dia jerit apa? Sebab kita tak didik dia molek. Oh parok tu. Tinggi tu falsafah dia tu. Nah, kita ni nak ambil telefon anak takut anak jerit pada alkok atau mata main game nah. Takut jerit. Tak kenal lah tu, silap tu. Dia mak ni dok. Dia kata dia tak benar anak dia baca dalam bilik. Dia takut anak dia tak baca. Dia nak tengok anak dia baca. Duk luar tamu, semua rubik dah duduk cokos pun Nabi Sulaiman jaga buat masjid nah. Kawan tu kawan ni mati je. Ingat ke hidup lagi lembut pergi tukar kerja tu kat nah. Dia gitu je. Tapi anak dia takut dia. Takut sebagai hormat lah. Oh anak dia hormat ke dia. Dan dia ni dia tak takut kan anak dia. Anak dia besar. Yang marah lagi. Adat dia jagalah. Mungkin dia sayang anak dia ni. Mana anak dia lalu anak dia besar tu. Kerja lalu depan dia marah lagi. Aku tidak ajar gitu kan. Lalu depan itu anak dia tunduk. Anak dia takut ke dia. Tua tu. Kesal dia. Tu bagi anak takut hormat tu. Senang dia lepas tu. Tu nak ayat hadirat. Kadang Allah nak uji kebaikan. Allah tak uji kaya. Boleh tu lelaki pun jenis tu. Tapi kebaikan. Lemah kerja Tuhan. Kita tak nak faham kadang-kadang. Kita kelih saja lagu tu. Kadang-kadang orang lain tu mok. Cikgu ayah, cikgu anak. Poputar ranggah. Ada seorang motivator. Kelantan kita nak tak sebut nama. Biasa masuk. Dia kecik. Dia sebut kan. Anda pernah masuk satu program dia, kat dia kenal nama serta anda duduk mengajar teliput dia ikuti juga teliput lalu dia sakit dia jumpa anak dia kata dia kata Ana ni saya ni tak tahulah lagu mana dia kata saya ni kalau kecek bak motivasi ke dok siapa kita anak kita paling bermasalah disiplin di sekolah dia kata kalau cikgu telefon dia jadi nak jatuh masa nak cabut jatuh ni coh lah anak aku anggap pula kalau dia kecek bak motivator dia mengotivator jadi motivasi dia beri untuk tip-tip penjaga anak. Dia kadang-kadang malu nak kecek lepas tu. Anak dia tak jadi. Anak lagu mana? Anak kata, oh tak boleh kira gitu. Lepas tu nak kata mana ke Nabi Sulaiman? Nabi Nuh tu. Nabi Nuh hampir 1000 tahun tu. 950 tahun dakwah anak dia tak ikut dia. Jatuh tu maruah kalau nak kira dari segi zahir lah. Boleh kau kita kata, oh Nabi Sulaiman kecek, Nabi Nuh kecek saja. Anak dia tak boleh nak buat. Dia tak nak ubah. Bini dia tak nak ubah. Orang lain suka sakat terima ajaran dia. Oh nak kecek orang anak dia. Kalau kau rela ni dakwah anakmu tu lah dulu. Orang akan kata gitulah. Tapi bagi Allah tak sebab Nabi Nuh telah melaksanakan tanggungjawab dia. Anak sebut tu kalau motivator tu dia terlega sikit lagi tu dia tu. Kadang-kadang dia malu nak kecek. Kalau orang panggil Nuh sudah. Kadang-kadang bila nak kecek tertetik penjaga anak sebelum melahirkan anak yang soleh nak kecek tepel hujat. Kita ingatkan anak. Jalan tu. Nah. Sebab menteri lah. Dia menteri bahagian nak jaga kebajikan. Tiba-tiba anak dia isak rada. Orang kata, bakal kuat dah syamah. Tak ada cara anak. Nah.
Macam-macam orang kata orang ni dia gigi tu kecek manusia ni. Kalau bagi tak pakar ni boleh benar. Gitulah dia. Cuba kita tengok Jadi Ibnu Mas'ud ni dia kata memang gitu. Ni Ibnu Mas'ud ni kecek bab ke dia? Bab takdir. Ibnu Mas'ud ni kecek ni bab takdir. Di antara kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah menetapkan rezeki kepada hamba-Nya sesuai dengan kemaslahatan yang Allah tahu, bukan sesuai dengan permohonan orang yang memohon itu. Allah tahu dah dia ni molek dia gini, dia minta gapo pun tak tahu. Makna Allah nak baik dah tu ke dia tu. Sebab tu dia ada istilah dalam agama dia panggil istidraj. Istidraj ni hadirat, kita minta sesuatu, hak kita minta tu tak molek, tiba-tiba Allah beri. Tu dia panggil istidraj. Allah nak merosak kau itu. Dengan amal hadirat. Salah satu bentuk Allah nak merosakkan seseorang itu mohon sesuatu kepada dia, Allah beri. Sedangkan sesuatu yang dia mohon tu tak molek untuk dia, Allah beri. Cara tu memang Allah nak dia ni hidup dalam keadaan sesak. Sebaliknya kalau Allah nak molek seseorang, dia minta sesuatu, Tuhan tahu itu hal lain. Sebab Tuhan tahu waktu tak molek. Engkau kita tak tahu. Kita ingat harta ni molek lah bagi kita. Sebab kita tengok bagi orang lain molek. Tiba-tiba orang tu memang molek. Tapi bagi orang lain pun tak semestinya gitu. Ulama kita ramai mana tak ada anak. Setengah tu nikah tak boleh anak. Ramai. Setengah tu tak nikah. Tapi anak murid beratus ribu. Tak ada anak kandung pun. Kadang-kadang anak murid ni sebar pula ilmu dia. Lepas tu maknanya bagi dia menghabiskan masa siapa tak ada anak nikah baik untuk dia. Tapi untuk kita tak baik. Kita kena ada anak sebab anak ni aset kekal untuk pahala. Sebab kita tak ada buat kerja besar nak nolong kita. Dengan anak telah pula kita boleh kelebihannya. Tapi bagi setengah ulama, setengah tu umur 40 tahun rakyat dah pada keluarga. Lepas ni kita tak segi dah mau siapa-siapa kecuali pergi masjid je. Nak nulis kitab. Hasil je beratus-ratus kitab ditinggal kepada kita. Orang lagu tu hadirat, dia tak mikir pun nak harta. Allah tak beri pun harta kepada dia. Banyak kita tengok misalnya Imam Bukhari asalnya nega. Bila terlibat dengan pengajian hadis, tinggal tu peniaga, duit hasil simpanan dia sekarang habis tahu dalam laut. Bila orang tuduh dia curi, orang cuba buat fitnah, dia nak jaga nama baik dia. Lepas tu hidup dalam keadaan ikat perut sama. Tu nak. Tapi waktu kebaikan tu dia, kita rapat maklumat banyak agama daripada dia. Siapa bila mati orang buka kain tutup tubuh dia, jerit belakang setahun ni Imam Bukhari tinggal tulis. Anak baca pun kita neng gitu. Siapa dalam riwayat cerita telah sebut bila dibuka tutup kain dia sebelum dia ke bumi, sebelum dikafankan, dia jadi tak ada daging, tulis saja. Apa tu? Anak murid dia kata dia tak ada nak mikir makan-makan sebab dia mikir kau tu. Tu pun ada lagi orang tahu kata dia ni jahil pekoh. Awak tak. Kau tu mak meta apa? Tak ada gamuk tak ada. Kecek biar kenal ke orang tu siapa nak kecek-kecek pun. Dia ingat Bukhari lagu mana. Allah hadirat. Dia Imam Bukhari ni tebal kemain kitab pandangan ulama dulu siapa lah ni tentang keilmuan dia dalam pelbagai bidang ilmu. Takris, dia panggil takris ulama. Kita kata dia jahil bab fiqh. Lepas tu amarilah satu contoh orang tanya dia jawab tak kena. Gong. Lemah ngoti. Kadang-kadang Allah nak jatuhkan manusia lagu tu, dia berdiri tak kena orang. Dia berdiri tu orang berat terlajuk. Berdiri Imam Bukhari. Sebab tu ulama kata siapa dia kutuk Imam Bukhari, itu zaman kejatuhan dia. Siapa ulama kata gitu? Tu dalam kitab. Ada tulis kau tu gemuk meto Imam Bukhari ku kekek. Ikat perut. Pasal berapa kali? Boleh ke hadirat kita nak buat dia? Bila dia kumpul kitab, okey, dia nak muktamadkan kitab dia, dia pergi duduk di Raudhah di Masjid Madinah. Nak tulis sahadis. Ingat lepas nak tulis. Baca semaya 2 rakaat. Tulis, selepas tulis semaya pula rakaat. Nak tulis lagi semaya pula. Begitu sampai habis ke antara 7,000 hadis. Boleh buat gitu. Itulah batan kata tak kenal ke. Anda kejut khabar dia kata gitu. Kata dia ni kata tak. Sebab hak kutuk Imam Abu Hanifah tu lah. Hati-hati. Sebab tu kita kata dia ni tak khabar ni. Kita kena ingat gini supaya Imam Ghazali ramai mana orang kutuk. Tapi dia tetap pergi dengan kepakaran, dengan ilmu dia. Siapa mereka? Macam-macam lah kata ke dia.
Mungkin dia nulis kitab mau 15 tahun, mesti ada kekurangan. Enggak kita ni orang tak nampak, mau tak buat apa satu. Orang nak kritik ke dia? Orang nak kritik, orang buat kerja baru boleh kritik. Kita tak tahu nak kritik ke dia. Tak ada gamuk. Sebab jangan main-main. Kalau tidak orang tak kira, orang panggil Amirul Mukminin dalam hadis. Sampai hari ni tak ada orang kata kitab dia tu duduk nombor 2 pelah Quran. Tak ada orang nak ubah balik kenyataan tu. Semua terima daripada dulu lagi. Baik. Cuba kita tengok lagi sini. Di antara tu, seterusnya, mereka kadang-kadang menginginkan sesuatu tetapi ada hal lain yang justru lebih baik baginya. Rupanya hak dia minta tu tidak lebih baik, ada lagi yang lebih baik, tapi hak tu dia tak minta. Kemudian Allah takdirkan dia boleh hak tu hak dia tak minta. Sebab Allah dalam ilmu Allah hak tu hak terbaik untuk dia. Walaupun dia tidak senang, tiba-tiba boleh hak tu. Minta tu gak kaya, anak tahu boleh. Dia pun heran, apa? Tapi hidup dia senang. Rupanya anak dia tu aset dia 10-10. Dia tak tahu. Kadang-kadang manusia bila tua dia mikir, rupanya ni kebaikan untuk dia. Ni bukan apa sebab kita cerita, kita nak sebut ni berlaku di Kelantan secara umum kan sebut ni. Kau sebut tu sebab dia terkenal juga, nak buat macam mana. Anak dia tu ngaji dengan mak dia ni ustazah, ayah dia ni ustaz. Anak ditembak oleh polis kes jenayah bersenjata api. Kena tembak pula di Kelantan. Hak dia mandi mayat dia sayang lah. Dia cerita habis memang pada polis tembak dada 5 nedah dia tu. Nama budak ni masuk ngaji nama dia pun nama ulama hadis ulum. Nampak macam mana? Lepas tu kita nak kata mak dia tak boleh. Anak lain tidak gitu. Ni ujian tu hadis-hadis lagu tu. Sebab tu kena takdir ni bukan sekadar kita iman, kita kena fikir tentang takdir. Baik, semua itu cuba molek kenyataan dia buat. Semua itu kita nak ni, kita tidak minta pun, tiba-tiba Allah wihak kita tak minta. Semua itu merupakan bentuk Allah nak jaga, proteksi tu Allah nak jaga kita. Allah nak jaga kita. Dan kebaikan yang Allah inginkan bagi hamba dia. Sebab Allah Maha tahu hak mana hak baik sebenar untuk orang ni. Kita tak tahu sebegitu. Sebab tu kadang-kadang kita minta tak kena dengan hak sepatutnya. Tiba-tiba jadi bila Allah bui hak sepatutnya, mana Allah nak kebaikan pada. Kena ingat saja. Seseorang yang minta sesuatu sedangkan perkara itu tak baik, tiba-tiba Allah bui, maknanya Allah nak hina dia. Allah nak rasakkan. Itu dia panggil istidraj. Dalam kisah Halimah ni, dia mari pula. Dalam kasus Halimah ni, dalam kisah Halimah ni terdapat pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Bahawa pengakhiran permasalahan hanya diketahui oleh Allah. Hakikat sebenar hujah jatuh molek tak molek ni Allah saja tahu, kita tak tahu. Kita tidak mengetahui di mana letak sebuah kebaikan sebenar. Betapa banyak usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi Allah memudahkan kita untuk dapat yang lain. Bukan hak kita minta tu. Rupanya itulah sebenarnya baik untuk kita. Tetapi kita ni kerana kita tak mikir tentang takdir, beriman saja tak mikir, kita duk sedih apa tadi. Sedangkan banyak kebaikan dia tak nampak. Kebaikan ada sudut tu, kebaikan ada sudut ni, dia orang duk main je belakang duit, dia tak main je. Zaman PKP dia orang susah siapa bunuh diri, dia dak walaupun tak boleh bayar ke, tapi hidup tu molek, tidak siapa meminta-minta dengan dia, tak fikir tu. Duk nampak dia minta tak boleh tu. Manusia. Apa sebab dia tak fikir tentang takdir. Dia beriman saja. Dia tak fikir pada takdir. Kita lalai bahawa segala bentuk kebaikan adalah terlepas daripada keinginan besar itu. Kita lupa. Rupanya kita tak boleh kita minta, kita anggap besar, kebaikan duduk di sebalik itu. Kita tak nampak. Baik, kita perhatikan sikit. Terkadang ada juga berlaku kadang-kadangnya mana kita berpaling dari sesuatu, bahkan lari darinya, dan kita menerimanya dengan susah hati. Ni tiba-tiba boleh kita pun terima dengan berat hati. Sedangkan hak tu molek untuk kita. Akhirnya hak tu lah jadi untuk kita. Ada seorang tu dia sebut dia tak boleh anak, dia ambil anak pun dia tak ada arah. Lepas ambil dia peru anak besar, boleh anak beberapa pula. Cuma dia mikir, kerana kata dia mikir. Kalau dia kata berkat bakal anak ni, dia kata mak dia lagu mana tu, mak dia orang susah lah, berkat benar. Lepas tu dia jaga benar anak tu, lebih pada anak dia sendiri, pada anak akak.
Sebab dia rasa senang. Ada kadang begitu. Ya, biasanya orang bila boleh anak sendiri dia abal lah anak ni. Nah, tapi dia ada. Anak tu jadi ulama besar lagi kira-kiranya. Ulama besar. Anak ni lah masa dia laki dia lumpuh, anak ni dia jaga. Anak angkat dia. Dia ambil. Sebab tu anak kata tak boleh kira walaupun anak sendiri kadang-kadang dia tak jaga supaya anak angkat. Allah buat tak serupa kehidupan manusia. Sebab tu kena mikir tentang takdir. Sebab tu anak terujum dalam kata-kata ulama. Dia kata berimeh saja tapi tak mikir tentang takdir. Tu bahaya, kena fikir. Baik, cuba pergi lagi. Oleh kerana itu kewajipan seorang hamba adalah menyerahkan keberadaan hidup dia kepada zat yang maha mengetahui perkara yang kita tidak ketahui. Semua perkara lah kena suruh Tuhan berlaku. Reda dengan apa yang telah dipilih oleh yang maha mengetahui masalah ghaib, dengan berharap mendapatkan balasan terbaik. Janganlah memprotes dan memohon apa yang tidak terdapat dalam ilmu bagimu. Duk minta hatulah banyak Tuhawi baik, tak tengok baik. Jangan gitu. Tetapi mohonlah kepadanya agar Allah membantu kamu dalam memilih yang terbaik dan menjadikan kamu reda dengan ketetapan yang telah dipilih. Sebab tu Nabi bila ada orang nak minta mati, Nabi tak benar kecuali minta lagu ni, ya Allah matikanlah aku kalau mati tu baik untuk aku. Tu cara Nabi ajar. Hidup kalau aku panjang umur, kalau hidup panjang umur tu kebaikan. Jadi kita kena letak pada Allah. Tu cara dia. Maknanya boleh ya Allah berikan rezeki pada aku, rezeki yang banyak. Kalau rezeki tu molek untuk aku, boleh. Ada dalam hadis. Di akhir bab yang kedua, kitab yang kedua, kitab Riyadh Al-Adabul Mufrad tu, bab yang kedua tu bab doa saja. Ada disebut. Ya Allah, berilah kepada aku anak yang soleh. Anak yang soleh. Kita gantung. Kalau anak yang tidak soleh, tak ui tak apa. Soalan begitu. Takut sakit kepala. Dia ada dua, soleh dengan taleh. Kalau hak taleh hak macam tak pakar. Taleh dia panggil bahasa Arab. Dia guna ta. Kalau soleh hak tu hak baik. Akhirnya doa gitu. Baik, yang terakhir, betapa banyak bentuk kebaikan yang telah didapatkan oleh Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha dengan cara bayi-bayi yang dia inginkan dijauh dari. Jadi bayi-bayi anak orang kaya tu Allah tak bagi dia ke orang lain. Jadi gitu. Rupanya banyak kebaikan tu. Tapi dia nak nampak tu baiknya. Dan bayi yang dia tak ingin pun, bahkan orang lain pun tak sih. Hak nama Nabi Muhammad tu. Tiba-tiba hak tu Allah bagi dia. Dia pun ambil dalam keadaan berat hati. Kerana dengan itulah terletak kebaikan baginya. Akhir sekali dia terima hidayah dengan anak tu lah. Dia masuk se-Islam dengan Nabi. Anak baca sejarah Nabi, kita mengalir air mata juga lah. Bagaimana Nabi bila Ali Muhammad masuk Islam, Abi Kabsyah tu suami dia masuk Islam, dia pergi buat baik. Yalah anak tengok dia macam mana dia pergi makan dia mengemuk dia. Enggak tu air semaya pun tak tahan. Tak itu tu. Sepomok sendiri lah. Tu. Sehingga dalam beberapa artikel yang anda tengok dalam bahasa Arab lah, Nabi dia sebut sama kat orang ni lah orang yang berjasa kepada dia. Orang yang jaga dia, duk minum, dia sebut kat orang Nabi. Sebab tu sahabat kata saya komok dia tu ke Halimatus Sa'diyah. Kau tak saya tahu duk kecek royak sahabat tu, royak sahabat ni. Tu Nabi SAW. Tapi mujulah masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi poin yang keempat tu kita boleh bincang semula lah. Kita bincang untuk lepas raya lah. Lepas raya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.